kita sambung lagi nanti insyaAllah. Jadi pelajaran selanjutnya malam ini apa dia? Tauhid. Pelajaran selanjutnya malam ini Tauhid. Muka surat 33 yang ketujuh. Apa dalil Allah bersifat kudrah? Apa dalil, apa bukti Allah ni berkuasa? Jadi kita dah dengar, kita mengucap syahadat. Jadi kita nak saksi, taklah kita tahu dan kita ada bukti. Tiap-tiap satu-satu sifat Allah, sekarang kita sedang memahamkan bukti. Bukti dia ada 3. Cara ringkas melalui akal, cara terperinci melalui akal, dan cara ada yang dalam Quran 3. Tapi sebelum kita sambung, kita selalu ulang sikit sifat tadi. Yang dikatakan, apa bukti Allah bersifat kudrah? Kalau kita nak faham sikit, apa itu kudrah? Apa yang kita mesti dalam etikat kita, kepercayaan kita, Allah ni bersifat kudrah. Apa itu kudrah? Kuasa. Allah berkuasa. Apa buktinya? Sebelum bukti, kita nak faham dulu kuasa yang macam mana. Jadi kita mesti etikatkan dalam hati kita semua yang terjadi dalam alam ini dengan kekuasaan Allah. Sama ada yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semua dalam kudrah Allah. Tidak ada sesuatu perkara terjadi di luar kekuasaan Allah kan. Ini kita dah belajar, kudrah ni ada 3 cara dipahami. Qadariyah salah, Jabariyah salah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi macam mana jika Ahli Sunnah wal Jamaah? Semua dalam kekuasaan Allah. Akan tetapi manusia diberi pilihan, manusia diberi usaha. Pilihlah, usahalah, itu tanggungjawab manusia. Jangan salah faham. Yang kita semua dalam kekuasaan Allah, tapi itu kita jadi jahat. Allah yang berkuasa, tapi kita jahat. Tidak. Kita ada akal untuk fikir, kita ada hati untuk pilih, kita ada tenaga untuk usaha. Ini kita tanggungjawab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tak hukum kamu, tak berarti kamu melainkan apa yang kamu usahakan. Atas kamulah apa yang kamu usahakan, maka tanggungjawab kamu. Dan bagi kamu apa yang kamu telah usahakan. Tanggungjawab, kamu dah usahakan, kamu pilih, tanggungjawab. Kalau yang baik, dapatlah pahala. Kalau yang tak baik, dapatlah dosa. Jadi itulah yang kita dah faham. Ini cara ringkas saja. Sebab apa? Kita ni kalau dalam tauhid ni, kita nak faham, kita tak pasal ulang. Baru kita boleh faham. Sebab kita nak kenal, bukannya benda. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah dengar ada 4 cara orang yang mengenal Allah. Mengenal nama, besar. Mengenal yang ampunya nama. Ini yang kita kenal. Jadi katakan kudrah tu, apa yang kita isi dalam etikat kita tentang Allah bersifat, Allah berkuasa. Jadi tentang kudrah ni, saya kemarin kita belajar panjang lebar. Dia punya pembahagian, fahaman Qadariyah, Jabariyah yang etikat. Kemudian kita faham berkenaan perkataan kuasa Allah. Kemudian kita faham berkenaan semua kainat, semua benda dalam alam ini tak boleh memberi berkat. Itu dalam sifat kudrah. Saya masih ingat banyak dia punya masalah kita uraikan. Jadi kalau kita dah lupa, nanti kami boleh sambung balik lah. Kalau kita nak fahamkan dia punya dalil. Jadi itulah dikatakan kita pertama kenal nama besar. Kita mesti kenal Allah tu, yang punya nama tu aku ni. Siapa Allah tu? Kenapa kita mesti menyembah Allah?
Ujian kita juga dah uraikan sikit-sikit Kemudian yang ketiga, ni yang kita nak sambung sikit malam ni. Kenal Allah ni tanpa jatuh cinta. Mesra kasih. Apa cara? Yang keempat tu, bukan golongan kita. Kenal sampai tak lupa. Mana boleh kenal tak lupa? Kita ni punya otak macam-macam nak ingat. Macam-macam nak ingat. Kenal sampai tak lupa. Itu perintah-perintah orang khawat. Yang sering ingat Allah. Tak lupa boleh. Jadi kita kurang-kurang nombor 3 tu dah bagus. Jadi apa cara dia? Kita nak kenal sampai datang cinta. Kita jangan faham hanya sifat Allah yang tersurat dalam kitab. Kita jangan hanya faham apa yang tersurat dalam kitab. Allah itu berkuasa begini, itu cukup. Tak cukup. Kita mesti kenal Allah melalui alam yang kita pandang dengan mata, yang kita dengar dengan telinga. Ini semua adalah jirim. Alam adalah jirim, benda. Alam adalah logo. Alam adalah dalil, bukti di atas semua sifat-sifat Allah. Baru kita boleh datang kasih dan cinta kepada Allah. Kalau awak hanya belajar kudra, iradah, ilmu, sama, pasal urat itu aja, tak kuat. Sebab saya bawa tahun bulan lepas, saya masih ingat lagi, kita bawa cerita lebah lah, laba-laba lah, semut lah, ada tak? Buka indera tak? Buka mata kita lihat. Sebab semua ni yang kita lihat ni making Allah. Jadi logo, lambang. Bila tengok, ingat yang punya lambang. Dari sini kita boleh nampak kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebab Allah tanya ni dalam surah Waqi'ah. Allah tanya dalam surah Waqi'ah 4. Ini bukan tanya begitu, tanya disuruh kita fikir. Bukan tanya dia jawab, tanya dia jawab tak, fikir. Apa dia yang Allah tanya? Apa ra'aitum ma tunun? Air mani yang kamu panjangkan. Kamu yang jadikan atau kami juga? Ya. Berapa banyak orang yang nak anak tak dapat anak. Siapa jadikan? Oh tak susah. Sekarang teknologi dah tinggi. Buat IVF. Berapa banyak orang buat IVF tak terjadi. Jadi Allah tanya sikit. Siapa yang jadikan? Kita tengok dalam cerita bukan cerita filem kita soal apa. Sekarang pun tak mesti orang tanam muda dengan dililit pula dengan plastik lagi ditanam ni Allah nak hidupkan. Ya Allah, kalau dah budak baru lahir dah ikat leher, mungkin dah ikat tapi tak kuat. Walau tak kuat pun dah ikat budak berhenti macam itu. Nampak macam nampak nyawa ikan, tapi tanam pula, ya Allah. Memang pada adat dan kita dapat pun yang nampak ikan, yang orang tua nampak kencang, jatuh boleh minta. Ini semua lihat, fikir, faham. Lihat, fikir, fahami. Lebih-lebih kita akhir zaman. Kita dengar pasal gempul ni. Kita ada banyak kali gempul. Macam-macam gempul saja. Kalau saya tengok dekat kalau Malaysia tu bawa dari Malaysia, tak ada gempul tak mana kat Bali. Ada gempul lagi. Tapi gempul tu tak kuat lemah. Bila pandang tu yang dekat banjir. Lain dari banjir-banjir. Tengok perempuan tadi ada dengan hospital tak mana lagi. Bukan pun hujan tu satu hari. Rasa kita sedap hujan lepas macam tu tapi lepas tu dipanangnya tak nak hidup. Tapi hujan sampai banjir, tapi masih panas. Kalau kita fikir bulan 5 bulan 5 je lah, bulan 4, bulan 5 kita bulan banjir, bulan hujan.
Hujan bulan bulan. Kalau dia bukan Allah Allah. Banjir, hujan, betul, dan macam-macam cerita. Hari-hari waktu kita tak pernah cakap yang ni dah tak ada berita dia juga. Tak habis berita dia cakap. Allah bilang keadaan akhir zaman. Manusia tak ada semua, manusia tak ada. Tapi terjadi sesuatu mesti ada yang mengaku. Jadi itulah sempat Allah tanya dalam surah Waqi'ah berkenaan air mani. Siapa yang jadikan? Allah sabarlah. Kalau awak cakap boleh buat IVF, tak mesti jadi. Banyak orang buat yang tak jadi. Kemudian yang kedua, air hujan yang turun. Surah hujan ni. Saya pun hujan nak tengok, tapi gelap sikit lah. Saya nak tengok, orang cakap dalam sastra, hujan turun mencurah-curah. Dia curai, air kalau curah pun awak ambil gelas ni, curah gini, kumpul tau, dia tak berterak tau. Tapi kalau kita tengok hujan, hujan turun berterak-terak. Betul tak? Okay. Dalam sastra lain. Hujan turun mencurah-curah, bukan hujan turun berterak-terak, bertabur-tabur. Tapi kita tengok tu lah, hujan turun bertabur-tabur. Hujan turun batang-batang. Tapi tak kenal pula cerita ataupun percakapan orang cakap macam ni. Tak ada yang cakap surah. Hujan turun bertabur-tabur, hujan turun batang-batang. Tak ada. Hujan turun curah talak buka. Tapi kita tengok tu dia. Allah Allah tanya tau. So kita fikir, siapa yang turun ke hujan? Kamu atau kami? Dia kamu. Kemudian kalau kami turunkan hujan tu masih, siapa boleh tawar? Air laut, benda dah terkumpul tau. Angkat, taruh, apa benda lah, benda jadi tawar. Air kotor tau. Ada pil ke apa taruh, dia boleh jernih. Tapi dari langit, turun masin, siapa boleh tawar? Tak pasal. Kalau turun masin, ke hulu lah kita. Tak ada makan ubi kayu, keledek, ubi kentang ni, semua tak makan. Pasal mati ni, tumbuh-tumbuhan. Tak adalah nak makan sari bayam, sari kampung, sari apa, tak ada lagi dah. Allah pun matanya macam so kita fikir, kalau kami turunkan masin, tak boleh tawar. Orang cakap, air laut boleh tawar. Itu benda dah terkumpul kat bumi, di dari langit, masin. Habis dah dia, macam mana nak tawar? Dah kena pada tubuh tu. Ini semua disuruh kita fikir supaya melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ini semua dalil, okey. Tapi mau fikir, tak boleh lihat begitu saja. Allah tanya. Yang ketiga Allah tanya, tanaman yang kamu tanam, siapa yang tumbuhkan? Kalau tanya Pak Tani, kan tanam Pak Tani kan? Pak Tani atau Pak Peladang. Berapa banyak bentuk daun dalam dunia. Tak ada siapa boleh buat. Awak taruh aja satu tanah yang kosong, sikit aja awak taruh kat dalam tin, dapur awak biarkan, apa jadi? Tak jawab juga. Taruh kat luar, taruh tumbuh-tumbuhan. Tanah ni melainkan pasir, macam pasir yang tak tumbuh. Kalau tanah kita yang awak biarkan, kan tanah-tanah biarkan tumbuh, lalang tumbuh. Ya Allah, agak-agak tumbuh tu satu bentuk daun atau berapa bentuk daun? Faham tak malam soalan? Ini yang saya nak tanya, boleh testing. Ambil batu bunga tu tahu kat luar, biarkan je. Habis batu bunga tu apa jadi? Kalau awak taruh dalam rumah, memang kelas. Saya pernah simpan tanah kat batu. Pasal saya nak buat perut.
Akhirnya dia jadi batu. Kerat rupanya. Tak tiba-tiba air. Bukan maksudnya simpan kat rumah kita, taruh di luar. Yang hujan turun, angin, apa jadi? Mesti keluar. Kita cakap lalang lah. Tumbuh-tumbuh rumput lah. Berapa jenis yang tumbuh? Faham tak faham? Berapa jenis tu? Ada rumput bulat, ada rumput lonjong, macam-macam. Awak biarkan saja. Awak tengok je lah. Kalau jalan dekat Malaysia ke mana, tanah terbiar. Tapi tanah terbiar tu terbiar itu aja. Biarkan saja hutan. Subhanallah. Jadi ni Allah tanya tau. Tanaman yang kamu tanam, siapa yang tumbuhkan, kamu atau kami? Buka minda, tengok. Ini boleh datang bersih. Ini boleh datang cium. Dengan lihat, bukan lihat dengan mata dia, fikir. Awak tahu tak, tanah sama. Air hujan yang turun sama. Tapi buah, rasanya tak. Ada buah manis, ada buah pedas, ada buah ayolah, saya pun mangga tu masak. Kata mangga. Buah tu memang tak boleh manis ni. Tapi manusia suka. Tak ada lah Ustazah. Kalau buah masam saya tak suka lagi. Masam saya tak kasi pun tak suka awak. Tak belajar mesti nak cari dia mau kasturi bau kata apa? Umen dia. Ada apa? Kek apa? Tak ada apalah tu kau cakap sedap aja. Kalau tak ada limau kasturi kan macam siapa tanam limau kasturi manis. Kalau limau mandarin itu pun saya beli juga. Kenapa dari China keluar limau mandarin? Kenapa sekarang tak? Manis awak. Limau ni faham pula ini Mandarin Raya Raya. Satu soalan je tak tahu. Atau orang-orang ni tanam memang bila raya keluar buah. Kalau tak raya tak keluar buah, jualan tak lah. Manis awak. Kalau lima-lima yang lain ni tak masak. Limau tu memang manis. Kecil-kecil tu. Subhanallah. Jadi ini semua jangan kita makan saja. Dulu fikir, lihat kebesaran Allah. Lihat kekuasaan Allah. Tentang cinta kasih kepada Allah. Subhanallah, apa yang Allah kata dalam juz amal kita baca. Cerita pasal tumbuh-tumbuhan, cerita pasal hujan turun, surah basah. Hujan turun, kemudian bumi semua syafaq kenal Allah syafaq, bumi terbelah, fiha habbau. Fiha habba wa nabata, keluar benih, tumbuh-tumbuhan, keluarlah anggur, keluarlah macam-macam buah. Dalam surah Abasa, dalam surah Nazihat. Dua-dua ni Allah bila cerita macam ni, Allah suruh kita fikir bentuknya mata'an lakum wa li'an'am. Bukan dia Allah sama. Abasa apa macam tu? An-Nazi'at macam tu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semua untuk kamu dan untuk binatang ternak. Bermacam-macam rumput. Rumput satu. Jangan bulu-bulu kita nak rumput satu. Tak. Macam-macam jenis rumput. Subhanallah. Untuk kamu dan untuk binatang ternak. Tak tahu fikir, kenapa tak syukur? Jadi untuk kita fikir. Jadi itulah surah Al-Quran ni tanya 4. Pertama pasal air mani, kedua pasal air hujan, ketiga pasal tumbuh-tumbuhan, keempat pasal api yang menyala. Api yang kita nyala, satu yang nyala. Yang menyala kan satu. Yang ikut kawan, dapat faedahnya. Kalau api kita nyalakan tu tak ketahuan. Jadi ini semua ada yang mengatur api. Orang dulu bakar api, nak nyalakan api dari pokok. Sebab Allah sebutkan dalam ayat.
Api yang dinyalakan daripada pokok. Pokok menyalakan api. Nak panaskan badan, pakai api. Jadi akhir-akhir zaman manusia sudah bijak. Siapa yang kasih kebijaksanaan manusia? Akal manusia boleh berfikir, kemudian haji sesuatu, buat sesuatu. Fikir dan teknologi tinggi sekarang, api keluar dari gas. Api pada cara panas masakkan makanan. Ini semua siapa yang atur? Kan manusia. Manusia hanya diberi akal untuk membentuk sesuatu. Macam mikrofon. Manusia diberi akal untuk mikrofon ni pasang wire ini. Tapi bahan-bahan kalau Allah tak jadikan, manusia tak buat apa. Allah tak jadikan besi, manusia tak boleh buat apa. Allah tak jadikan current, angin, apa semua tak boleh. Jadi bahannya semua dari Allah. Jadi itulah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Pandang alam fikir. Pandang alam fikir. Banyak yang kita boleh fikir yang menakjubkan, yang menunjukkan kita kekuasaan dan kebesaran Allah yang luar biasa. Memang tak ada tanding. Tak ada tandingan. Tak ada siapa boleh menandingi dan tak ada siapa boleh mengalahkan kekuasaan Allah. Ini semua untuk kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Iman kuat, akidah kita. Sebab apa awak tahu tak? Kalau kita tak kuatkan kita punya iman, tak kukuhkan kita punya akidah, kita belum akhir hidup. Kita belum habis hidup kan, jangan ingat, oh kita dah belajar 20 sifat yang hadir, mustahil, rekaman, dah belajar 68 ilmu iman. Kita hanya doa kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita belum akhir hidup. Kita belum tahu, kita belum jumpa siapa, belum. Kita mungkin jumpa sekarang yang Iblis Kanta ni, dia punya yang pangkat-pangkat tak berapa tinggi. Kali yang dia pangkat, dia angkat paling tinggi pangkat, belum tahu apa. Awak cuba fikirlah yang masyhur dekat Malaysia tu ayam pin. Kalau kita tengok, kita cakap tak ada siapa nak mengaku dia Tuhan. Meripik aja. Macam buat Jawa mana, tak nak jadi Tuhan, bodoh. Tapi awak fikir, dia punya gambar ke, teko-teko, tempat dia. Kita tengok, takjub tak? Ini, berapa belanja ni? Ayam pen tu belanja. Mesti ada yang sponsor. Macam ada boleh sponsor, dia percaya. Macam ada boleh percaya, tanya ni. Kalau macam gitu, manusia menganut Tuhan. Tuhan di langit. Tuhan kat bumi dia Tuhan kat langit. Apalah kerajaan langit. Kerajaan langit. Jadi kita punya soalan macam mana orang boleh percaya? Ada pengikut. Dan pengikut tu sanggup korban. Belanja. Kita nak korban untuk masjid untuk apa? Berapa banyak, dah berapa lama, berapa merayu. Ayah pun kerja dia tengok ada tipu dia, ada tempat semuanya kita tengok tak pernah kita tengok habis cerita. Alhamdulillah. Jadi di sini, satu pengajaran kepada kita. Kita belum jumpa orang itu, kita depan. Cakap, kita dah belajar tak? Belum. Minta kepada Allah. Kita belum akhir hidup. Kita belum tahu. Mungkin kalau kita jumpa orang tu, dia punya cakapan kita boleh tertarik. Atau jadi kita, atau jadi jin. Kita tak tahu. Macam saya, inilah penduduk Teju. Kata orang dulu kalau nak cerita, kalau boleh bercakap. Inilah hari dia. Kalau boleh bercakap. Saya pencara kedua, bawa kereta, dalam kereta, macam nak lari awak. Dengan suara. Tapi Allah lupakan nama orang tu. Cuma saya ingat dari Indonesia tu. Lain dari itu, terus saya tak ingat. Siapa lebih? Bagulah dari itu. Tapi saya dapat rasakan. Dengan suara awak. Macam untuk gaprai. Macam diundang. Diundang. Itu orang yang kena undang, dia tak tahu tak. Tapi saya baca, orang ni, isteri dia ni,
Pergi jumpa Tok Guru tak balik. Guru tak balik. Jadi suami ni marah. Orang marah pergi. Tok Guru buka pintu apalah Tok Guru cakap. Terus dia pun jadi ikut dengan Tok Guru punya. Tak bela pun dia. Itulah dia masalah-masalahnya kita tahu. Jadi jin yang jin kau kita dah otak tak bergerak lagi. Alhamdulillah. Jadi sebab kita mesti doa. Ya Allah, buat dalam tauhid aku. Matikanlah aku dalam tauhid. Bila nak datang belajar, Ya Allah, berilah aku faham. Kenapa belajar tauhid ni tak faham-faham? Tak faham-faham. Berilah aku faham, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Tidak. Itu yang saya kata, bila kita kata La ilaha illallah, tak ada yang adanya tidak didahului oleh tak ada adalah tak ada. Orang yang dah lama dah faham. Orang baru aku berfirman. Tak ada yang adanya tidak didahului oleh tak ada adalah tak ada. Ini yang diceritakan oleh orang-orang yang ajar tauhid, guru tauhid akan cerita Allah Allah betul ke dia tidak masyhur cerita ni. Apa orang mu'allaf ni belajar tauhid, dia tipu. Dia cakap satu lah. Kalau ada cakap ada, tak ada, tak ada. Kita ada, tak ada, tak ada. Mana yang betul? Apa marah? Tak. Sebab kalau awak nak hadiah orang, jangan hadiahkan kita tauhid. Sebab dia bingung je, dia tengok dia jampak. Jadi itu kita hendaklah doa, minta kepada Allah. Mungkinkanlah aku jalan ilmu yang bermanfaat. Dapat aku faham, dapat aku kenal Engkau ya Allah. Kenal yang boleh menimbulkan keseru. Tak kenal itu saja. Kenal yang aku sikit saja mengadu kepada Allah. Apa sikit saja minta kepada Allah. Selalu berinteraksi, berkomunikasi. Ini kita nak macam ni pengenalan. Yang ketiga tu. Jadi kita buka minda, lihat. Baik, dah faham kita. Sekarang kita balik kepada dalil sifat kudrah tadi. Jadi adalah dalil sifat kudrah. Kita panggil kudrah. Kudrah tu boleh. Allah Ta'ala itu, iaitu kiranya Allah Ta'ala tiada bersifat dengan kudrah. Dan saya ia bersifat dengan lawannya, iaitu lemah. Maka lemah Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana jika ia lemah, nescaya tiada boleh jadi sesuatu daripada kejadian yang ada ini. Seperti langit, bumi, bulan, matahari dan sebagainya. Baik, dalil ada 3. Apa bukti Allah berkuasa? Buktinya anak jadi. Saya tanya apa bukti Allah berkuasa, awak cakap alam dah. Saya tak mesti nak cakap banyak. Awak tengoklah alam ini semua berkuasa Allah lah. Fikir lah. Tak mesti nak cakap. Jadi lepas pada ini. Jadi untuk kifayah, apa bukti Allah Ta'ala bersifat kuasa? Banyak dia punya upaya. Lihat alam saja dah cukuplah. Ini huraian siapa boleh berkuasa. Manusia itu menjadi dari apa? Dari air. Dari air. Tiap-tiap yang bernyawa, yang bergerak. Al-Quran beritahu. Kan ya? Macam mana air boleh jadi makhluk yang bergerak? Tengok langit, bulan, bintang. Nampak? Alam yang ada ni kekuasaan Allah. Tengok langit ni. Tak ada siang. Tak roboh. Awak tahu matahari tu yang besar, kita dah cerita tu. Bintang, itu besar tak bintang. Sebab dia punya cahaya boleh tembus ke bumi. Nampak. Padahal dia jauh. Kerana terlalu besar. Macam boleh tak jatuh. Tapi Allah janji tak boleh tak jatuh. Wa idza nujumu kadarat, apabila bintang berkilat jatuh. Kalau jatuh ke bintang kecil, hancur dunia ni. Jadi ini alam nampak kekuasaan dan kebesaran Allah. Banyak kalau kita nak kaji bukti sifat Allah. Siapa boleh kita makan? Saya kata kumpul satu hari punya makan orang kita semua je. Kita tak pergi dunia. 2,3 juta yang nak pergi undi ni.
salah masuk orang luar negeri. Orang Singapura je yang boleh undi 2.3 juta. Satu hari punya makan. Agak-agak tak lombok ke satu tempat. Tempat ni muat. Tak muat. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Awak tengok orang berduri apa, berhuyuk besar-besar. Saya, dia kan awak berhuyuk besar-besar gitu. Petang aja awak pergi, semua dah tiarap. Kita pergi ni semua. Allah, nasi sikit lagi penuh. Ayam dah habis, mana pergi? Kita tak nampak turun orang macam periuk. Semua nak ngaji tau. Kalau kita tengok ni dah tiarap begitu. Apa datang dah lambat periuk orang semua dah. Tengok kita, kalau kita fikir mana pergi tadi. Manusia makan. Manusia itu makan berapa banyak. Masya Allah. Nampak besar kuasa Allah. Makan tak habis. Makan tak habis. Apa yang tak habis? Makanan. Ayam kembelih makan. Masih ada ayam. Patut. Dan jadi tak ada makan ayam. Kata ayam yang besar. Patut je lah kan. Allah punya wajah ayam juta ekor telur mesti angkat telur dianggarkan berapa juta orang tidur makan telur. Macam mana tu? Abang tak latur tu. Bila tak alam lah kita bongkar banyak. Semua makhluk ada rezeki. Tahu pula kat mana rezeki. Dia semua tahu kat mana pula. Binatang-binatang yang ada ni tahu kat mana dia punya rezeki. Kita pun begitu juga. Orang Johor dari rezeki kat Singapura. Orang Singapura dari rezeki kat Johor. Terbalik. Bukanlah awak jangan, awak orang Singapura, orang Johor, awak ambil rezeki saya kat Johor, saya ambil rezeki awak. Kata nak. Ada hikmah darah. Dengan ini semua bagi rasa, bagi orang yang takut kenderaan, bagi banyak itu dia bagi. Jadi itulah dikatakan tadi dalam kitab mengatakan Allah tidak bersifat kudrah, Allah lemah. Kalau Allah lemah, macam mana boleh ada alam? Kalau Allah lemah, siapa pula yang menolong Allah? Ini semua pun lahir. Nampak terang Allah bersifat kudrah. Jadi demikian itu tiada diterima oleh akal. Oleh sebab itu wajiblah Allah Ta'ala bersifat kudrah. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 165. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa atas tiap-tiap suatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang faham Allah alam betul.